Anyway. Okay, so kita salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak media yang bersama dengan kita pada pagi ini. Yang kita ada dua statement yang nak bacakan pada hari ini tentang kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang katanya sanggup mereda banjir untuk membuat pilihan raya umum. So saya bacakan dulu dan kemudian saya serah kepada Haji Zuraidi Ismail selaku Setiausaha Keadilan Negeri Pahang untuk membuat satu lagi kenyataan dan kemudian kepada saudara Chan Chun Kwang selaku Ketua AMK Angkatan Muda Keadilan Pahang untuk membuat ulasan. So kenyataan saya berbunyi begini. Kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid yang sanggup mereda banjir untuk membuat pilihan raya umum adalah satu pandangan yang songsang dan dikesali. Rakyat biasa turut faham bahawa penyelamatan nyawa dan harta adalah jauh lebih penting daripada kempen dan pilihan raya. Pembubaran parlimen sewaktu banjir melanda akan mengakibatkan situasi negara tanpa kerajaan ataupun kerajaan tanpa kepala yang pasti menyulitkan penyampaian arahan dan kerja-kerja bantuan dan penyelamatan. Memanggil PRU sewaktu banjir juga tidak masuk akal. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah memaklumkan bahawa PRU pada asalnya akan membelanjakan 1 bilion ringgit ataupun 1,000 juta ringgit Malaysia. Anggaran ini adalah berdasarkan kepada keadaan tidak berlaku banjir. Kos tersebut pastinya lebih tinggi sekiranya PRU diadakan semasa banjir. Bekas Timbalan Pengurusi SPR, Wan Ahmad Wan Omar turut mengakui bahawa kos menguruskan PRU ketika hujan atau banjir akan meningkat sedikit sekitar 10% untuk seluruh negara jika ada pusat-pusat mengundi yang terpaksa ditutup. 10% ni nampak sikit tapi ianya bersamaan dengan peningkatan kos pilihan raya sebanyak 100 juta ringgit. Harus ingat bahawa kerugian banjir baru-baru ini telah mencecah 6,500 juta ringgit. Rakyat tidak akan bodoh sehingga sanggup menanggung kos lebihan PRU 15 sebanyak 100 juta ringgit tersebut. Bukankah lebih baik dana tersebut digunakan untuk menaik taraf parit, membersihkan sungai serta memperbaiki longkang? Haji Zuraidi akan ulas nanti bab ni. So PRU sepatutnya dipanggil untuk memilih mereka yang menang daripada yang kalah dan sekaligus menstabilkan hala tuju negara buat 5 tahun yang akan datang. Pembubaran parlimen sempena musim tengkujuh umpama menangguk di air keruh dan menjadikan keadaan lagi tidak stabil. Pilihan raya semasa banjir mungkin dapat menyelamatkan quote and unquote seorang dua politikus yang puas mencari jalan keluar daripada kes mahkamah mereka tetapi jelas merugikan jutaan rakyat biasa. So ini yang saya bacakan. Saya jemput Haji Zuraidi untuk memberikan ulasan tentang laporan banjir yang telah pun disediakan oleh beliau dan rakan-rakan dan apa yang sepatutnya dibuat menjelang banjir, musim banjir. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih YB Lee Kim Chung dan Semambu dan juga saya raikan rakan-rakan daripada media yang hadir pada pagi ini. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada semua. Pertamanya dalam kenyataan media kali ini bertajuk naikkan taraf sistem peparitan dan bukan mendesak pilihan raya. Kami menyangkal kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid bahawa UMNO sanggup meredah banjir jika pilihan raya umum ke-15 diadakan. Dan kami menyifatkan pendirian sebegini telah menyinggung perasaan ribuan mangsa banjir, terutamanya dari Pahang dan Pantai Timur, yang mana bila berlaku banjir ni ramai yang kehilangan rumah kediaman, kerosakan harta benda serta orang-orang yang tersayang akibat daripada tragedi banjir yang berlaku pada
tahun lepas. Bayangkan bot yang akan digunakan oleh calon dan pengamal media untuk tujuan pengembaraan dan bukan untuk penyelamatan. Jentera dan barang bantuan akan digunakan seluas-luasnya oleh mereka yang berkuasa untuk menangkap gambar, memenangi kempen dan bukannya untuk membantu mereka yang betul-betul memerlukan. Dari segi kemudahan pula, pusat pemindahan banjir akan diganti dengan pusat mengundi. Selimut dan bantal akan ditukar kepada peti undi serta meja kerusi. Puluhan ribu penjawat awam terpaksa menjalankan tugas untuk menjaga kertas undi dan bukannya rumah kediaman sendiri ataupun mangsa-mangsa banjir yang perlu dibantu. Lebih malang lagi, Ahmad Zahid yang merupakan Presiden UMNO telah pun mula memimpikan PRU 15. Walaupun sekarang masih ada masa untuk memperbaiki sistem peparitan dan saluran longkang yang sedia ada, di mana ribuan parit yang tersumbat, longkang yang runtuh, sungai yang terhalang dengan sampah sarap dan juga cetek tidak diperdalamkan, di mana kami pada setahun yang lepas telah mengemukakan laporan banjir di kawasan Dun Semambu, yang mana kami telah mengenal pasti 14 lokasi yang menjadi hotspot banjir, dihantar kepada kerajaan negeri, masih lagi tidak sempat dibaca, dihadam oleh UMNO Barisan Nasional selaku kerajaan negeri Pahang untuk melakukan penambahbaikan daripada cadangan-cadangan yang telah kami utarakan. Sikap ini memadai untuk rakyat sedar sejauh manakah nilai nyawa kita di mata politikus UMNO Barisan Nasional seperti Zahid Hamidi dan juga kerajaan negeri Pahang. Saya dengan ini mencabar Ahmad Zahid untuk mengumumkan langkah dan pendekatan yang akan diambil oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional sepanjang tahun ini dalam mendepani risiko banjir yang sering melanda pada hujung tahun. Sebagai parti yang kononnya prihatin pada rakyat, sepatutnya mereka bertungkus lumus untuk menaikkan taraf sistem peparitan kita dan bukannya mendesak pilihan raya hampir setiap hari di dalam media. So, sekian. Terima kasih. Alright. Kita juga jemput saudara CK, mungkin boleh kongsikan persiapan Angkatan Muda dalam mendepani risiko banjir dan juga membuat sedikit ulasan. Jemput. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua rakan media yang hadir bersama. Bagi Angkatan Muda Keadilan Pahang, kami tengah dalam proses untuk membentukkan struktur sukarelawan untuk proses-proses penyelamatan banjir, mangsa-mangsa banjir di semua daerah, di 14 daerah. Cuma berkenaan dengan, kami memang kesal dengan kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Ahmad Zahid berkenaan dengan bahawa mereka nak juga pilihan raya pada ketika musim tenghuju ataupun musim banjir ini. Selain dari itu, kami juga ingin bertanyakan kepada Kerajaan Negeri Pahang. Sebenarnya pada bulan 3, Kerajaan Negeri Pahang pernah mengumumkan strategi jangka pendek untuk menyelesaikan masalah banjir. Mereka telah mendapatkan peruntukan lebih kurang 20.36 juta bagi tujuan pemulihan sungai dengan membabitkan 158 projek dan juga termasuk dengan menaik taraf kolam takungan banjir di beberapa kawasan. Adakah kesemua projek ini telah dilaksanakan dan adakah kesan banjir di setiap daerah atau setiap hotspot banjir dapat dikurangkan dengan pelaksanaan projek yang dikatakan yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek? Adakah mangsa-mangsa banjir di setiap daerah akan mereka tidak perlu lagi takut akan banjir berlaku di kawasan mereka? Yang poin kedua yang saya nak sentuhkan, sebenarnya memang rakyat dan mangsa-mangsa banjir dah serik dengan banjir yang berlaku setiap tahun. Apakah kerajaan persekutuan dan negeri telah buat sejak berlakunya banjir yang teruk sejak tahun lepas? Ataupun kerajaan hanya melihat ini sebagai taburan hujan yang meningkat secara mendadak
yang menyebabkan banjir teruk berlaku pada tahun lepas dan tidak melakukan apa-apa kerana ia merupakan bencana alam. Bagi kami tidak dapat lupa betapa susahnya mangsa-mangsa banjir, contohnya di Taman Bendera Mentakap yang kami telah singgah, yang kami telah membantu untuk mencuci rumah masa itu, yang ditenggelami air berapa hari dan tidak mempunyai air untuk mencuci rumah selama seminggu. Kami juga tidak lupa keadaan di Cendrawasih di kawasan Tun Semamu di mana air tidak surut untuk 3 hingga 4 hari. Saya berpendapat bahawa kerajaan perlu memberi komitmen untuk meletakkan usaha dan tumpuan untuk mengelakkan ataupun mengurangkan impak banjir kepada mangsa-mangsa banjir. Dan saya yakin tidak ada seorang pun yang sudi menjadi mangsa banjir ataupun menerima wang ihsan banjir. Dan saya nasihat kepada kerajaan negeri dan kerajaan Barisan Nasional Persekutuan juga bahawa jangan hanya pelan saja tetapi mempercepat langkah untuk mendalamkan sungai, membersihkan parit dan memperbanyakkan binaan kolam takungan banjir di semua kawasan hotspot banjir, terutama di kawasan Pahang. Yang tu, sekian. Okey, terima kasih. Persiapan tengah dibuatlah dengan rancaknya oleh Angkatan Muda Keadilan Pahang menjelang musim banjir. So sekarang kita buka kepada media sekiranya ada apa-apa persoalan. Cuma maklumkanlah ini laporan banjir yang dibuatlah. Dah berkali-kali kita dah sampaikan kepada Menteri Besar Yang Berhormat Datuk Seri Wan Rosli dan juga kepada Exco yang menjaga kerajaan tempatan dan juga infrastruktur. Kita juga telah sampaikan kepada pihak Majlis Bandaraya Kuantan 14 sebanyak 14 kawasan berisiko banjir, lokaliti ini telah pun dikenal pasti dan kami telah hantar berbulan-bulan tapi sehingga hari ini malangnya kita masih belum menerima apa-apa maklum balas daripada pihak UMNO dan BN, kerajaan UMNO dan BN untuk melaksanakan sesuatu. So itulah latar belakang. Baik. Ada dia orang hubungi untuk bincang pasal kita jemput Haji, dia pengarang, so boleh jelaskan. Kita dah majukan laporan ni yang cantik ni pada pihak Menteri Besar dan juga MBK. Tapi yang kita kecewakan sampai sekarang ni belum ada respon untuk mendekati ataupun pergi ke lapangan untuk melihat sendiri kawasan-kawasan banjir hotspot ni yang perlu ditangani. Sebab kita kesan dalam 14 lokaliti yang hotspot banjir ni adalah berpunca daripada sistem peparitan yang dah lama. Yang mana bila kita kata dah lama ni, dia berada dalam keadaan uzur, berada dalam keadaan cetek dan berada dalam keadaan yang kecil. Dan mana tidak mampu untuk menanggung aliran air yang begitu besar sekiranya berlaku hujan lebat. So yang ni kita highlightkan. Kami yakin kalau kerajaan negeri ataupun pihak berkuasa khususnya seperti MBK melihat pada laporan ni dengan mengambil tindakan yang proaktif untuk membesarkan sistem peparitan yang ada, banjir kilat akan dapat dielakkan. Dan sekiranya kalau berlaku banjir, banjir tu cepat surut. Jadi boleh memudahkan masa-masa banjir untuk mengemas ataupun mencuci rumah mereka. Jadi sekiranya dah tahun ni juga dah dekat dengan musim banjir, musim tengkujuh ni, tidak juga ada tindakan, kita yakin tempat yang sama juga akan berlaku banjir dan masalah ni juga akan dihadapi oleh masa-masa banjir. So kita kesianlah kepada penduduk-penduduk yang terlibat, yang mana tiap tahun, saban tahun menghadapi perkara yang sama dan tiada tindakan daripada pihak berkuasa dan juga kerajaan. Ini dalam 14 lokaliti itu memang setiap tahun masa banjir ke atau ada masa tahun tertentu? Ya, yang ni tiap tahun. Dan in fact bukan saja tiap tahun. Pada tahun lepas dengan tahun ni saja dah banjir berlaku berkali-kali apabila hujan melebihi 3 jam. So dia terlibat. Kalau boleh saya tambahlah, ini adalah sedikit inisiatif lah yang dimulakan oleh Haji Zuraidi dan juga saudara Chan. Haji sebagai jurutera lah. Jadi
boleh memberikan sedikit sumbangan dalam memberikan input. Laporan ni pastinya bukan sempurna, ya. Ianya perlukan input, perlukan respon, perlukan maklum balas dan dialog. Cuma tidak nampak sebarang tindakan, walaupun tengok dah letak nombor telefon, email, semua ada lah. Tapi tak nampak sebarang respon yang positif daripada pihak-pihak yang berkuasa. Dalam keadaan Pahang adalah UMNO dan Barisan Nasional. Jadi saya nampak mereka meletakkan matlamat politik, ya, dalam pun mengatasi kepentingan rakyat dalam kes ini. Selalunya bila berlaku banjir, ada yang salahkan kata pembangkang tak buat apa-apa. Tapi jangan salahkan pembangkang dalam kes ni. Ya, kita dah buat yang terbaik. Kita berjumpa dengan penduduk, ya, menemu ramah mereka, dapat dah input, cari punca, dan kita harapkan ada sambutan yang positif daripada pihak yang ada, yang berkuasa, yang ada dana, yang sepatutnya buat kerja, tapi tak buat kerja. So ini latar belakangnya. Kalau banjir berlaku lagi, salahkan Presiden UMNO. Jangan salahkan. Ya. Selalu menuding jari saja. Tadi, cakap pasal 158 projek tu, ada tahu tak berapa banyak daripada 158, berapa persen yang dah start buat? Tak tahu. Memang tak tahu, itulah persoalan saya lah. Adakah kerana MB kata yang ni lah projek jangka pendek untuk mereka menyelesaikan masalah banjir. Lepas tu kata akan buat 158 projek ni untuk pemulihan sungai dengan pembinaan pembinaan Jabatan. tak, dia pembinaan kolam tanggungan banjir. Tapi benda ni tak nampak terutama di Kuantan, kerana saya duduk di Kuantan, kami tak nampak ia berlaku. Dan itulah saya mempersoalkan, adakah projek yang dikatakan jangka pendek ini telah dilaksanakan. Ini sudah tu kan, yang akan datang. Bulan 10. Dah lewat dah. Kena sediakan payung sebelum hujan. Bukan semasa hujan. Okey. Isu nasional sikit. Sekarang tak. Komunikasi keadaan. Kalau ada apa nak tanya lah. Tanya sikit lah. Ini isu nasional lah, Presiden UMNO ni. Ini satu. Ya. Macam mana kita nak pastikan apa yang saya balik kat internet tu bukan betul-betul berlaku. Contohnya ni, dalam minggu lepas, keluar pasal operasi di sana sini, tiba-tiba bukanya sebahagian daripada pengedahan awal betul. Ya. Macam mana sekarang ni nak bagi supaya orang yakin balik bahawa Ya. apa yang kerajaan buat ni betul. Ya. Tengah pihak Ya. tertentu. Ya. Saya rasa kerajaan perlu mengambil pendekatan untuk memulihkan keyakinan rakyat. Sebab bila tersebar banyak kabar angin, dan kemudian terdapat juga ada sedikit kebenaran, ertinya rakyat khawatir ni dan kekhawatiran mereka mungkin berasas. Jadi apa yang perlu dibuat oleh kerajaan adalah untuk segera mengambil pendekatan yang telus, yang profesional dan sentiasa melaporkan perkembangan kepada rakyat dan kepada masyarakat antarabangsa, sebab kes yang terlibat ni bukan saja kes lokal, tapi di seluruh dunia pun tahu kan kes apa yang berlaku. Jadi untuk memulihkan keyakinan rakyat, keyakinan pelabur, keyakinan terhadap institusi kehakiman dan juga institusi penguatkuasaan kita amat penting dalam kes ini. Jadi saya nampak sangat responsif lah, dia orang sangat pasif. Bila didesak, bila terdedah, baru dia cuba jawab. Saya rasa pendekatan ini tidak tepat. Ya, dia patutnya lebih kepada selalu melaporkan keadaan terkini. Dan dalam kes ini, sepatutnya Kementerian Dalam Negeri lah. Ya, bawahnya ada Jabatan Penjara dan yang lain-lain, harusnya memberikan maklum balas yang terkini, termasuk Kementerian Kesihatan, dan jangan kita membiarkan rakyat untuk membuat andaian dan ianya tidak sihat untuk perkembangan negara kita. Kalau lah, ya hari tu tak dia adakan juga bulan lah, contohnya lah. Bagaimana keadaan untuk letak jentera untuk bantu lagi untuk urusannya? So di samping kita memang dalam bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan jentera pilihan raya kita,
dengan kita nampaknya rundingan kerusi peringkat Pakatan Harapan telah pun hampir sampai ke penghujung. Dan kita juga telah tubuhkan jawatan kuasa untuk merangkumi parti di luar Pakatan Harapan, contohnya PSN dan juga MUDA, untuk supaya kita adakan satu bentuk kerjasama yang konstruktif. Cuma kita juga sedar bahawa banjir merupakan satu, kita kata, tragedi lah, ataupun satu kejadian yang memang membimbangkan kita semua. Jadi di bawah kita ada satu biro sukarelawan, bawa saudara Fahmi Zainul selaku orang muda juga, biro sukarelawan. Ya, beliau bersama dengan ketua-ketua MK dan termasuk ketua Angkatan Muda Keadilan kita telah pun memang boleh kata double triple gear lah untuk persiapkan jentera dengan peralatan. Ya, semalam baru dengar khabar mereka tengah dalam proses dapatkan bot dan semua tu untuk tujuan penyelamatan dan juga bantuan. So kita kata selari lah dalam pergerakan ni. Saudara Hafizi, Timpalan Presiden Datuk Seri Anwar lebih persiapkan jentera pilihan raya. Tapi kita juga tak lupa bahawa kita perlu juga siapkan jentera untuk bantuan banjir. Untuk peningkatan kos sampai 100 juta. Ya. Mana sepatutnya disalurkan daripada wang 100 juta untuk Ya, dalam phone saya pun banyak gambar yang rakyat hantarkan, kata sungai kita terlalu cetek, ada juga parit, contohnya parit Kampung Jawa tidak dibersihkan, parit di sepanjang jalan Lim Ho Lek kita nampak semak tu lebih tinggi daripada longkang. Jadi semua ni tidak dibuat, dan pastinya kalau kita tanya, tak perlu tanya pakar pun mereka tahu semua ni akan menghalang aliran air, akan juga menghalang juga sampah, semua akan jadi berhalang di sana lah, dan akan memperlahankan aliran air, kemudian menjadikan banjir kilatnya akan berlaku, dan banjir yang besar pun kita perlukan saliran sebegini untuk mengalirkan dan untuk menyuraikan air itu. Jadi semua ni boleh dibuat, dan 100 juta bukan angka yang kecil. 100 juta ni boleh dibuat macam-macam dah. At least kurang-kurang untuk pembersihan dah boleh dibuat. Jadi kita menyeru bahawa adakah wajah 100 juta ni digunakan untuk tujuan pilihan raya saja, dengan jangkaan banjir akan berlaku. Sebab 100 juta ni tambahan, dia bukan kos asal. Dia contohnya kalau berlaku banjir, dia kena tundakan tarikh untuk pilihan raya. So dia kena tambah kaki tangan, dia kena siapkan logistik, dia kena juga mungkin siapkan kertas undi yang lebih, dan semua ni adalah tambahan. Dan mungkin kalau hujan, perlukan kemah, perlukan payung, perlukan macam-macam lah kemudahan tu. Jadi adakah itu wajar? Sebab kita, kalau rakyat nak membuat keputusan dalam pilihan raya, biar yang sangat kita kata sekaligus, biar dia satu kita kata watershed lah, dia kena terus buat. Dia tak boleh separuh masak macam ni, buat kemudian banjir, tambah bajet, lepas tu bila keluar keputusan mesti ada pihak yang lagi tak puas hati, sebab akan terjadinya pelbagai andaian dan pelbagai spekulasi. Oh, dia gunakan barang bantuan untuk kempen, kan? Kemudian bot tu sepatutnya selamatkan orang, lepas tu orang tu mati. Tak sempat sebab bot tu digunakan oleh calon untuk berkempen. Dia ramai jadi tak puas hati. Maka keputusan tu tak ada legitimasi. So, baik bagi saya, baik kita pilih satu tarikh yang semua puas, kita buat, menang tu kita meraihkan. Yang belum menang atau kalah tu tak apa, tunggu lagi 5 tahun. Inilah baru demokrasi yang matang. Dan saya tak faham mengapa sehingga hari ini UMNO masih tergesa-gesa dia nak buat. Melainkan ada tujuan yang saya sebutkan tadi. So, saya harap rakyat ni boleh bersama dalam Okay. Thank you. Alright.